Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis yang kedua daripada majlis bacaan kitab Muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Cumanya pada kuliah yang pertama yang lepas kita berbicara berkenaan dengan muqaddimah, sedikit muqaddimah berkenaan dengan kelebihan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, serta apakah usaha atau kita kata yang telah dilakukan oleh salaf dalam menjaga, memelihara, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di akhir majlis kita sempat masuk sedikit berkenaan dengan apakah dia syarat hadis itu sahih. Apakah syarat hadis itu sahih? Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan sekalian dah mengetahuinya, tapi kita ulanglah. Mungkin ada yang pertama kali dengar, belajar diploma mungkin dah biasalah benda ni kan. Tapi yang belum pernah ambil apa-apa pengajian ulumul hadis, kita cerita sikitlah berkenaan dengan apakah dia syarat hadis tu menjadi hadis sahih. Sebelum kita masuk syarat hadis sahih ni, kita kena sedar bahawa ada hadis yang tak sahih. Itu bersatu dulu. Okay. Ramai orang bila dengar hadis, dia sangka semua hadis tu dia dalam satu martabat. Dan mereka pun ambil lah yang seperti kata ulama, seperti orang yang mencari kayu api di waktu malam. Dipanggil hatibul lail. Hatib al-lail. Jadi ha alif qaba hatibul lail. La yufarriq, dia tidak boleh membezakan antara mana kayu, mana bukan kayu. Mana ular, mana kayu. Asal nampak panjang keras, ambil. Jadi mereka pun ikhtalata al-hablu bin nabli, kata orang Arab, bercampurlah antara tali dengan anak panah, bercampurlah. Akhirnya mereka berpegang dengannya dengan bersungguh-sungguh sebab dia sangka itu adalah hadis Nabi SAW. Kan? Lalu mereka membinalah kepercayaan mereka, amalan mereka, akidah mereka, sikap mereka, adab mereka dengan hadis-hadis yang tak sahih langsung. Daripada sebesar perkara seperti masalah akidah, seperti hadis perkara pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad kan? Ya, Nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah. Siapa tak hafal? Semua hafal. Orang Johor lagi lah hafal. Saya di sekolah agama, tak sebutlah sekolah apa kan, malah ni online lah ni kan. Asal malam Jumaat malam Sabtu, sebab besok dah tak sekolah kan. Malam tu tutup lampu surau tu.
Dia kena gelap. Ibn Muhammad, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi wa Allah Nur Muhammad Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Itu terpegang ular tu. Terpegang ular. Kalau Nabi kata dari satu hadis, inna awwala ma khalaqallahu nur. Nur Muhammad. Antara perkara yang Allah Ta'ala ciptakan yang pertama-tama ialah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad itu Allah Ta'ala telah menciptakan seekor burung. Dan burung ini berpeluh. Dan daripada peluhnya itulah satu jadi bumi, satu jadi planet, satu jadi ini. Apa? Itu kata batil. Dan mereka membina akidah mereka dengan prinsip ni, Nur Muhammad ni. Lalu nur ini pun berpindah-pindahlah daripada satu makhluk kan. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyah. Yang gelak tu mesti dah hafal lah. Mustadhirran faydhal barakati ala ma analah wa aula. Aku memulakan penulisan itu. Ni berjanji. Orang KL tak tahu berjanji. Orang Johor kat mana. Dia hafal. Bismillahil aliyah mustadirran faydal barakat. Berpindahlah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Cahaya itu berpindah-pindah daripada jiwa-jiwa yang mulia. Daripada zaman sebelum diciptakan alam. Cahaya itu pindah masuk dalam zaman Nabi Adam, masuk dalam badan Nabi Nuh, masuk dalam Nabi, pindah-pindah masuk dalam badan Aminah, masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini batil tuan-tuan. Dia membina akidah kepada benda yang batil. Banyaklah hadis-hadis berkaitan dengan batil berkaitan dengan akidah ni. Ada satu lagi hadis, barang siapa yang bersangka baik kepada sebuah batu, sebiji batu, maka dia akan mengabulkan hajatnya. Ada hadis dalam kitab-kitab ni. Kalau tuan-tuan dengar, menakjubkan sekali. Tak salah lah Piramli yang engkau cium kan. Betul lah tu Piramli cakap betul. Nak pinjam RM5 kan. 300 jadi RM5 je lah kan. Nah. Tapi you punya ada hadis, tapi hadis tu palsu. Tapi hadis tu palsu. Itu sebesar-besar benar akidah. Sehingga rasa benda yang paling ringan, makan buah dulu, Nabi makan buah dulu sebelum makan daging. Nak dengar tak tu? Benar. Kan ada orang buatlah video dalam Facebook tu, dia makan ayam masuk ni. Itu apalah tak sunnah makan. Orang makan buah dulu. Confident dia cakap kan. Sebenarnya tak sunnah pun, bukan dalam hadis Nabi. Bahkan makanan pertama dalam syurga pada hatikan kabidul hut wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Daging dulu. Nah. Bahkan kalau ikut kajian geng-geng IF ni, dia kata kalau nak buka puasa dulu kena makan protein dulu. Belas sekali baru karbohidrat. Dia kata. Ini cerita lain lah ni kan, lagi tajuk. Sebab tengah IF sekarang ni itu yang macam ni. Jadi baru ini membina hadis dengan hadis yang tak sahih. Tapi orang awam dia tak faham masalah ni. Dia sangka semua hadis dia. Jadi bila kita kata ada hadis palsu, dia kata berani kamu memalsukan hadis. Lah kita pula kena. Kita pula yang kena. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka cek hadis tu. Antusibu qauman bijahalah. Nanti kamu terkena dengan kejahilan. Kamu akan buat amalan jahiliyah kalau kamu tak pastikan hadis itu sahih. Fatusbihu, maka kamu akan jadi ma fa'altum nadimin. Kamu akan menyesal dengan apa yang kamu buat. Betul Allah kata, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tapi dah kamu tahu Rasulullah. Dan riwayat berkenaan dengan memeriksa hadis ni sangat banyak. Bahkan kami dulu masa mengaji, kami kena belajar satu subjek, nama dia Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim pun bagus juga. Muqaddimah Sahih Muslim tu Al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah ta'ala, anak murid Imam Bukhari.
Dia bawa semua riwayat berkenaan dengan kewajipan untuk tengok hadis. Okay? Jadi para ulama pun dia buatlah kesimpulan macam mana nak memastikan suatu hadis tu sahih. Lalu mereka buatlah kesimpulan yang 5 ni. Syarat hadis tu sahih, pertama bersambung sanad lah, yang kita dah uraikan pada kuliah yang lepas. Masuk bersambung sanad, iaitu daripada jaringan satu perawi ke perawi yang lain tu memang dia berjumpa, memang dia dapat hadis tu. Macam tuan-tuan sekarang dengar mulut saya sebut hadis, tuan-tuan dengar, puan-puan dengar. Ini bersambung sanad lah ni. Dan saya pula dengan tok guru saya, dia pun dengar daripada tok guru dia. Itu kita panggil bersambung sanad. Dan ini sangat penting dalam hadis Nabi SAW. Bersambung sanad ni, mencari sanad yang sahih ini adalah sunnah Nabi SAW. Kata seorang ulama salaf, namanya Abdullah bin Al-Mubarak, meninggal tahun 181 atau 180 Hijriah. Apa dia kata? Al-isnadu minad din. Menyandarkan ucapan, mencari sanad ini, memastikan sanad tu bersambung itu ialah sebahagian daripada agama. Falaulal isnadu, kalaulah bukan kerana sanad, laqala man syaa ma syaa. Nescaya orang akan cakap apa yang dia nak cakap suka hati je. Itu yang Rasulullah dulu, dia suruh isi-isi dia buat apa dia, garu harimau lah, selinang harimau lah, apa benda lah kita kata. Ahli motivasi punya hadis. Kan? Rasulullah rindu, Allah Ta'ala rindu kepada kita. Kita mana datang ayat Allah Ta'ala rindu ni? Yashtaq. Mana datang? Sifat Allah dengan nama Allah itu tak boleh kita sebut melainkan daripada Quran dengan hadis. Mana datangnya hadis kata Allah rindu? Tak ada hadis. Sebab rindu ini kecintaan yang disertai dengan syahwat. Apakah Allah Ta'ala ada kerinduan mesti dengan syahwat? Tak. Jadi laqala man syaa ma syaa. Apa tak ada sanad, orang akan cakap suka hati dia nak cakap. Macam tadilah kes makan buah dulu tadi. Nah. Begitu juga pada zaman salaf, dia kata al-isnadu kas-sullam. Sanad itu sepertinya tangga. Bagaimana kamu nak menaiki tanpa tangga? Kamu nak naik ke mana ya? Daripada satu perawi ke atas kamu kan? Atas tu sehingga ke Rasulullah SAW, maka tak ada sanad, macam nak naik? Baik. Lepas tu para ulama dahulu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sanad, sehingga kan mereka sanggup berjalan beribu-ribu kilometer semata-mata nak memastikan khabar ni itu sabit daripada si fulan. Lepas tu kita tengok dahulu para ulama salaf, dia berjalan kaki beribu-ribu kilometer, bersafir. Nanti kita akan tengok daripada biografi para ulama seperti Imam Ibn Majah, berjalan di seluruh negeri Arab masa tu untuk memastikan khabarnya sahih. Baik. Yang kedua, keadilan para perawi. Mestilah perawi itu apa dia? Islam. Pertama sekali, baligh. Okey, kalau tak baligh, masa dia terima hadis tak baligh lagi tak apa. Tapi masa sampai kan dia kena baligh. Okey. Sebab apa? Sebab bila dia tak baligh lagi, dia tak ada kewajipan untuk sampaikan benda betul atau salah. Dia tak boleh kata dia ni nak cek dia fasik ke tak fasik. Dia tak boleh nak cek dia fasik ke tak fasik, dan menyebabkan khabar tu tak boleh dipastikan. Sebab tidak boleh mengambil khabar daripada orang yang fasik. Fasik ni maksudnya apa? Orang buat dosa besar. Kenapa? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah apa tu? Surah Al-Hujurat. Apa kita buka, walaupun sebahagian ni dah biasa dengar, kita buka supaya kita tengok sedikit ayat tersebut. Kata para ulama, al-basar laisa kal-'iyan, as-sam'u laisa kal-'iyan. Dengar tu tak sama macam tengok. Mana pula hadis ni?
Yang ila dia Allah musta'an. Al-Basar, tu tengok ayat dia. Apa kata Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada 6. Fatabayyanu. Tak apa, kita buka pelan-pelan, slow and steady. Tak payah laju-laju. Okey. Buka surah Al-Hujurat. Ya. Jadi ke menjadi lagi bagus. Jadi lagi bagus kan? Muka surat 516. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa maksud dia? Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Fasik ni maksudnya apa? Apa fasik dari segi bahasa? Saya katakan fasaqah. Fasaqah ni maksudnya keluar dari lubang. Waktu Nabi kata uqtulul fuwaisiq, bunuh binatang yang fasik. Ada binatang yang fasik ke? Maksudnya ialah bunuh binatang yang berbisa yang keluar daripada lubang. Itu maksud fasik. Seperti ular, seperti kalajengking, seperti tikus, seperti lepas, nyamuk, apa semua, bunuh je. Nak jadi sufi tak tentu pasal tak boleh bunuh nyamuk. Dia sedang menghisap darah kita. Biarlah, tu kan rezeki Allah. Ini sesat ni. Betul? Saya pernah baca satu dulu, kisahlah seorang wali, tak nak sebut nama kan. Siapa yang kat Kelantan tu, Tok Kenali. Tok Kenali ni ulat makan kaki dia, dia biar. Dia kata itu rezeki dia, Allah Ta'ala tak. Siapa suruh macam tu pula tu? Kan, itu tak betul. Nabi kata uqtulul fuwaisiq, bunuhlah binatang-binatang yang fasik. Atau masa ihram yang dilarang bunuh tu, kita boleh bunuh tikus. Kan? Bunuh je tikus, bunuh benda-benda binatang ni. Jadi fasik tu asal bahasa ni ialah keluar daripada lubang. Jadi digunakan dia dari segi istilahnya, iaitu orang yang keluar daripada ketaatan. Jadi orang yang keluar daripada ketaatan itu dia panggil fasik. Dan keluar daripada ketaatan tu sejauh mana dia keluar lah. Ada yang keluar sekadar dia lakukan dosa kecil. Ada yang keluar daripada ketaatan sampai dia terkeluar sampai buat dosa besar pula. Ada pula dia terkeluar ketaatan sampai terkeluar daripada Islam terus. Betul Allah Ta'ala dalam Quran, wal kafiruna humul fasiqun. Dan orang kafir itulah dia orang-orang fasik. Ada sebagian orang yang jahil kata, nampak, siapa yang fasik dia kafir. Salah tu. Orang kafir tu yang fasik. Orang kafir tu yang fasik. Sebab fasik maksudnya keluar dari ketaatan. Kalau kamu tak taat tu kamu fasik. Cumanya fasik tu level di mana? Jadi kalau keluar dari dosa besar itu fasik. Keluar sampai keluar dari Islam, fasik dan kafir sekali. Jadi termasuklah dalam fasik ni apa dia? Orang kafir. Betul tak? Betul, dia syarat tadi pula mesti orang Islam. Orang kafir tak boleh. Sebab kafir tu fasik. Lagi, termasuklah orang fasik ialah orang buat dosa. Betul tak? Orang buat dosa itu fasik. Lepas tu kita tak ambil orang, tak ambil hadis dia belum bukan suara pendek. Pergi masuk kelab malam, main drum, tak nampak geleng-geleng. Tak boleh. Tak boleh. Sehingga ulama salam dia kata, kamu lihat dengan siapa kamu mengambil ilmunya. Tidak boleh ambil ilmu daripada 4 orang. Orang gila, orang bodoh, orang yang tak ada adab, dan orang yang bid'ah. Yang ambil ilmu dari orang gila. Yang kedua orang bodoh, tak ada ilmu. Yang ketiga orang yang apa ni? Apa dia? Tidak ada adab, buruk adabnya. Yang keempat ahli bid'ah. Yang bodoh ni maksudnya kata apa? Maksudnya bodoh ni perangai dia bodoh. Perangai dia bodoh. Kan? Main lari contohnya. Awak ustaz nari kat TikTok tak jadilah. Ya. Itu sufaha. Itu sufaha. Itu macam sufaha.
Barakallahu fiik. Termasuk juga fasik itu ahli bid'ah. Termasuk ahli fasik itu ahli bid'ah. Termasuknya ahli maksiat. Lepas tu kata, sebagai ulama salaf kata apa? Kalau kamu jangan ambil orang daripada ilmu daripada orang yang tak pergi masjid salat subuh. Masya Allah. Apatah lagi solat jemaah yang lain. Lepas tu kita akan tengok nanti melalui pengajian kita biografi ulama hadis semua, kita akan dapat sebagian ulama hadis dahsyat ibadah dia. Dan sebagian semua, hampir semua ahli hadis yang muktabar, semua ahli ibadah, semua ahli Quran. Termasuk juga fasik ialah orang yang berdusta. Dia tak boleh ambil khabar daripada orang yang berdusta, fasik. Betul, dalam muqaddimah Sahih Muslim disebut oleh Imam Ahmad kata, aku dulu bila aku dengar seorang perawi ni, aku berharap nak sangat jumpa dia. Ni. Tetapi bila tengok dia ni tak peduli daripada mana dia ambil khabar dia, hadis dia semua hadis-hadis mepek-mepek dia kata. Dia kata taib himar lagi aku suka berjumpa dia. Dahsyat tu. Taib himar lagi aku suka jumpa daripada jumpa dia. Pada sebelum tu dia kata apa? Sebelum aku meninggal lah, sebelum aku masuk syurga lah, aku harap jumpa lah dia ni. Dia dengar dia ni bawa hadis-hadis tak betul, hadis-hadis palsu, taib unta lagi aku suka jumpa. Keras tak? Keras. Al-A'mash nanti kita akan jumpa. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dan Sanad nanti kita akan jumpa. Al-A'mash, bila ada orang sebahagian ni ahli bid'ah nak ambil hadis daripada dia, sebab dia ni ulama hadis yang ada nilai, yang hebat. Jadi orang tahu kalau orang menempel dengan nama dia, nanti dia pun diterangkan. Dia kata aku takkan memberi permata-permata berlian kepada khinzir. Ayat ni keras tak tuan? Keras. Keras. Adakah aku nak bagi permata kepada khinzir? La haula wala quwwata. Nampak tak? Itu Al-A'mash tu, Sulaiman bin Mihran. Kita gantikan cerita. Betapa ulama dahulu sangat berhati-hati. Dia kata, jika datang kepadamu orang fasik bawa berita, maka periksalah dan telitilah. Dalam hadis ni, ayat ni disebut fatabayyanu. Dalam riwayat lain disebut fatathabbatu, maka pastikan. Sebab kalau kamu tak pastikan khabar ni, apa jadi kat kamu? Akan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Sebab tersebarnya hadis palsu tu musibah. Sebarnya hadis palsu tu musibah. Apa hukum menyebarkan hadis palsu? Haram. Bukan dosa biasa-biasa je, besar dosa dia. Bahkan siapa yang menghalalkan, ni kata Al-Imam Juwaini rahimahullahu ta'ala, dia kata siapa yang menghalalkan perbuatan menyebarkan hadis palsu, kafir. Yang menghalalkan perbuatan menyebarkan hadis palsu, kafir dia. Bahaya ni. Sebab itulah dulu dalam sejarah Islam ada satu kelompok namanya Karramiyah. Karramiyah ni kata apa? Dia kata kami ni cipta hadis untuk membantu Nabi, bukan lawan Nabi. Sebab Nabi kata man kadzaba alayya, ke atasku. Jadi dia terjemahkan alayya maksudnya against me. Kan? Siapa yang buat hadis against me, lawan aku, barulah siap tempat duduk dalam neraka. Tapi kalau dia reka hadis for me, dia salah pakai hadis tu. Dia terjemahkan salah. Nampak tak? Barakallahu fikum. Dia kata buat untuk aku tak apa, dia kata. Lalu dia menciptalah hadis-hadis palsu yang banyak. Untuk apa? Untuk nak suruh menggalakkan ibadah. Okey, seperti perbuatannya seorang perawi yang beliau Abu Isa Nuh bin Abi Maryam. Dia buat hadis palsu untuk apa? Untuk orang baca Quran. Sebab zaman tu Muwatta Imam Malik tengah viral. Dan juga kitab sirah Imam Ibn Ishaq Maghazi ni tengah viral.
Jadi orang semua tengah sibuk nak baca dua buku ni. Jadi bila semua tengah sibuk baca buku ni, sebahagian ahli ibadah yang saleh-saleh, dia tengok orang Allah sibuk pergi baca buku hadis pula, lepas baca Quran, dia pun rekalah hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Al-Quran. Niat dia baik tak? Niat dia baik, tapi tak mencapailah apa yang Allah Ta'ala kehendaki, keredaan Allah kat situ. Jadi bukan ini saja, banyak lagi hadis-hadis lain yang palsu yang berkenaan dengan orang nak suruh orang nak beramal soleh. Dan tanpa mengetahui keadaannya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Nampak tak? Kerana hadis palsu orang bergaduh. Contohnya, orang menyebarkan hadis palsu berkenaan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Maksud Imam Syafi'i, ada orang tak suka Imam Syafi'i, jadi reka hadis berkenaan dengan kejahatan Imam Syafi'i. Dan dengan hadis kan, dia kata, sayati fi akhir zaman, akan datang pada akhir zaman, rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, ada seorang lelaki dinamakan namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lah tu. Wa huwa adallu min iblis, dia tu lebih jahat dan sesat daripada iblis. Dia reka hadis tu. Ya Allah. Itu juga masa tu perkauman, orang tak suka orang Afrika, orang Parsi, dia reka hadis palsu. Sesungguhnya orang Parsi tak suka orang Arab masa tu. Kan? Dia kata sesungguhnya Allah, innallaha idza ghadiba yatakallamu bil arabiyyah wa idza fariha yatakallamu bil farisiyah. Allah Ta'ala bila dia marah dia cakap dalam bahasa Arab, bila dia happy dia cakap dalam bahasa Parsi. La haula wala quwwata. Baca dengar sekali pun kita tahu mebek. Tapi viral tak? Viral. Kalau Mama Ghufran pun viral. Inna maqali hadza rahmatul Makkah Madinah asqali. Kan? Bukan bahasa Arab, bahasa Suryani dia kata. Pun orang boleh ikut. Takkanlah zaman tu orang tak boleh ikut. Bagaimana pula dengan hadis berkenaan dengan Syiah lagi lah. Kan? Yang diriwayatkan disandarkan kepada Ali bin Abi Talib dan Ja'far As-Sadiq. Lagi banyak hadisnya yang menyebabkan. Jadi akan tertimpa musibah pada satu kaum. Sebab itulah al-hadar, mentahzir orang bawa hadis palsu ni, memangnya sunnatullah, memang sunnahnya para salaf dahulu. Mereka sangat-sangat menjaga bab ni, agar orang yang bukan ahlinya yang menyebarkan hadis ni tidak menyebarkan hadis Nabi dengan yang palsu. Kita akan tengok nanti dalam kitab kita, insya-Allah. Jadi patah balik buku kita. Syarat kedua apa tadi? Tidak fasik, tidak cacat maruah. Yang ketiga, ketepatan perawi, iaitu hafazan dia kuat. Setiap perawi mestilah sempurna ketepatan, sama ada dari segi ingatan atau catatan. Siapa yang salin dari buku, dia catat betul-betul buku, macam buku nota tuan-tuan sekarang. Ulama hadis dulu dijaga. Ada sebahagiannya ikat buku dia. Dah tulis buku simpan bawah bantal masa tidur. Kenapa dia simpan? Sebab takut nanti orang ambil buku tu, dia masukkan hadis dalamnya, bukannya hadis Rasulullah. Habislah orang dah, nanti tersebar hadis-hadis palsu. Jadi buku nota jaga baik-baik, ya. Jangan bagi anak conteng. Anak dah conteng tak? Apa ustaz cakap ni? Kafir ke tak kafir ni? Anak dia conteng kat situ. Kan? Padahal masalah penting tu. Jadi macam itulah ulama hadis dulu. Kan? Dan ulama hadis dulu dia boleh beza. Siapa yang kalau dia meriwayatkan daripada buku, dia okey. Siapa riwayatkan daripada hafazan, dia tak okey. Nanti kita akan jumpa dalam sanad kita nanti. Kan? Nama dia Syarif bin Abdullah Al-Qadhi, nama dia. Dan siapa pula hafazan dia kuat, siapa pula hafazan dia lemah, siapa pula hafazan dia sederhana. Macam mana ulama buat kerja macam ni? Dia ikhtibar, dia periksa. Kan? Dia pergi cek satu-satu. Macam Yahya bin Ma'in. Kan? Yahya bin Ma'in ni pergi cari Al-Amash ni, dia pergi jumpa. Dia kata, sesungguhnya Waqi' ni, Waqi' dia kata, aku pernah duduk dengan Waqi', aku pernah cek hadis dia.
Aku pernah dengar dia kata tidak ada orang yang lebih kuatlah hadisnya daripada Waqi' bin Jarrah bin Malih, kan? Ar-Ru'asi rahimahullahu ta'ala. Dia cek, dia tanya, dia uji seperti mana Imam Al-Bukhari pernah diuji. Pernah kisah dengar kisah tu kan? Macam Imam Bukhari diuji. Bila dah viral nama Imam Al-Bukhari ni, maka ulama Iraq, dia datang ke Iraq, kecoh lah, kan? Kecoh. Masa nak datang tu, ramai datang, ulama semua turun nak cek betul ke Imam Al-Bukhari ni seperti yang diviralkan. Betul ke hafazan dia kuat? Lalu dibuatlah mana satu majlis. Dalam majlis tu ada 10 ulama hadis, Imam Bukhari seorang-seorang kat depan. Lalu setiap orang tu dibaca, wahai Muhammad bin Ismail, apa pendapat kamu tentang hadis ni? Maka dia sebut qala hadatsana, bagi sanad dia. Satu hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Setiap seorang 10 hadis. Soalan dia susah. Dan rupa-rupanya macam mana soalan dia? Soalan bukan soalan direct. Dia ambil sanad hadis tu, dia rojakkan sanad tu. Dia ambil hadis lain hari ni, letak hadis ni surat sanad. 10 hadis. 10 hadis. Setiap satu hadis Imam Bukhari kata aku tak kenal. Baca hadis kedua, aku tak tahu. Hadis ketiga, aku tak tahu. Lalu orang keliling kata, kata hebat sangat. Tak tahu. Sampai 100 hadis, semua tak tahu. Buru-buru maksud dia tak tahu tu, maksudnya hadis tu tak betul. Lalu mesti dah habis dah semua soalan. Dia kata, okey, soalan pertama tadi, sanad yang kau bacakan, sekian-sekian. Rupanya dia bukan sekadar hafal hadis yang betul. Hadis yang orang tu tanya tadi pun rupanya dia hafal time tu juga. Hadis yang salah dan ditanya ketika itu juga, dia hafal oleh Imam Bukhari ketika itu juga. Dan dibetulkan ketika itu juga. Orang tak ada kejap ni, saya cek pakai kitab tu, pakai ini, tak lah. Buka laptop pun tak lah. Time tu juga. Semua dalam kepala. Maksudnya, kata ulama, saya kata Ishaq bin Rahawai, guru Imam Bukhari, dia kata, yang menakjubkan aku bukan Imam Bukhari bagi jawapan betul tu. Yang menakjubkan aku, dia boleh hafal hadis yang salah tadi ketika itu juga. Kemudian dia boleh betulkan hadis yang salah tu ketika itu juga. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah siapa yang pertikaikan Imam Bukhari ni memang lah happy lah kita kata. Memang lah kita kata. Memang lah kan. Nak maki pun tak sesuai kita, ustaz kan. Barakallah. Jadi hafazannya menakjubkan. Ada tak orang zaman sekarang macam tu? Ada tuan-tuan. Kita sangka benda ni tak pelik, benda pelik. Ada seorang pemuda daripada Mesir kata, macam ni Imam Bukhari boleh hafal 600,000 hadis? Tak logik. Dia kata. Sekali keluar seorang budak namanya Jihad Al-Maliki, kan? Dekat Arab Saudi tu, umur 10 tahun, buta pula mata, hafal 24 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah dengan sanadnya, Ad-Darimi apa semua. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang pelajar Indonesia juga, nama dia Aisyah Didik, ayah dia Didik, nama ayah ni, Ustaz Indonesia. Ayah anak dia pun perempuan, umur 14 tahun, hafal Kutubus Sittah. Allahu Akbar. Maksudnya benda ni tak boleh. Benda ni boleh berlaku, cumanya yalah, nak cari yang genius tu bukan senang lah. Dan semangat dia. Jadi itu ketiga. Yang ketiga, yang empat, tidak syad. Tidak syad ni mudah saja nak faham dia, iaitu seorang perawi, dia tu bagus dah, agama dah bagus, hafazan dah bagus, tapi manusia mesti ada yang tersilap. Jadi dia tersilap sebut benda yang salah, lalu ulama dapat kesan kesalahannya. Dan macam nak tahu, dia berbeza dengan perawi yang lebih kuat daripada dia. Okay? Dan tidak punya illah ni iaitu kecacatan yang tersembunyi. Kecacatan yang tersembunyi seperti contohnya apa? Dia ada tersilap sebut Nabi SAW masuk berkahwini Maimunah ketika dalam ihram. Ada itu salah, tersilap. Pada perawi dia sahih. Jadi ini 5 syarat. 5 syarat ni kita tahulah secara umum tuan-tuan. Sebab kita bukanlah pekaji hadis. Kalau kita pekaji hadis, kita akan detailkanlah apa itu illahnya, apa itu syadnya. Kan? Itu bukan
kita punya pengkhususan, itu kena perlukan satu pengajian yang khusus. Sebab ulumul hadis ni dia sangat teknikal dan tidak mempelajarinya melainkan lelaki yang sejati. Saya cakap ni sebab apa? Sebab dalam ada satu kitab, nama kitab Tadribur Rawi, daripada seorang ulama salaf, dia kata apa? Tidaklah orang yang lari daripada mengaji hadis ni melainkan yang khunsa sahaja, punya babuk lah. Maksudnya bukan lelaki sejati lah, bukan lelaki sejati. Okay? Sebab itulah duka cita dimaklumkan, perawi hadis di kalangan perempuan sangat sedikit. Tetapi satu benda yang guru saya cakap, tapi semua perawi hadis perempuan semua siqah. Tak ada perawi hadis perempuan yang dhaif. Walaupun dia sedikit, tapi dia berkualiti. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya nak bodek lah, sebab kuliah kita ramai perempuan ni kan. Jadi itulah dia mukadimah sikit berkenaan dengan hadis. Jadi kita masuklah kitab kita ni, Masya Allah. Kitab kita ni namanya Muqaddimah Sunan Ibn Majah lah sebenarnya. Okay? Sunan Ibn Majah. Dia Sunan Ibn Majah ni dikarang, kita tengok penulis dulu, namanya Al-Imam Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah. Yang sahih dia jah tu dengan ha, bukan ta marbutah. Sebenarnya ada sebagian kata Ibnu Majah, ta ni ta marbutah, tapi yang sahihnya Majah, mim alif jim ha, Majah, Imam Ibnu Majah. Kalau kita tengok sini dia ada tak? Ada kot biografi ni. Ringkas je nampak ni. Kat sini ringkas je lah. Dia kata Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwi. Allah, kecilnya memang besar. Boleh besar kan ke? Oh, boleh besar kan. Kalau besar kan tak nampak pula. Tak apalah. Kita tak boleh dengar je lah tuan-tuan. Nama dia Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Qazwini kat mana tuan-tuan? Okey. Qazwini dekat Iran. Qazwini dekat Iran, yang dibuka oleh Uthman bin Affan. Dan askar Islam pertama yang sampai dekat Qazwin ni dipimpin oleh sahabat Nabi bernama Al-Bara' bin Azib. Nama sahabat Nabi daripada Al-Bara' bin Azib. Dan beliau Imam Ibn Majah ni lahir pada tahun 209 Hijriah. Zaman Salam tak 209 ni tuan? Zaman Salam lah. Sebab Salam ni berapa tahun? 300 tahun yang pertama, dan meninggal tahun 273. Beliau pergilah keluar, masuk umur dia 22 tahun. Start keluar musafir untuk cari ilmu. Dia pergi mana? Dia pergi Khurasan. Khurasan dekat mana? Dekat Iran. Lepas tu dia pergi Basrah, Iraq, Kufah, Iraq. Dia pergi Baghdad, Iraq. Dia pergi Dimashq, Syria. Dia pergi Makkah. Lepas tu pergi Madinah. Lepas tu dia patah baliklah ke negeri asal dia, Qazwin, dan meninggal sana. Dan berapa tahun dia cari ilmu tuan-tuan? 15 tahun dia berjalan, tak balik-balik rumah. Allahu Akbar. 15 tahun cari ilmu, tak balik-balik rumah. Allahu Akbar. Okay? Jadi Imam Ibn Majah ni, antara guru-gurunya iaitu Imam Abdul Sanan. Ini nama-nama yang kita akan jumpa nantilah. Dalam Sunan Ibn Majah ni ada 4,341 hadis. 4,341 hadis. Okey. Apakah level Sunan Ibn Majah ni dalam kitab-kitab hadis yang lain? Memang kalau dibandingkan dengan 5 kitab hadis yang lain, Ibn Majah ni yang paling bawah sekali lah. Kenapa dia paling bawah sekali? Sebab banyaknya hadis tak sahih dalam dia. Banyak hadis tak sahih, yang dhaif. Hadis yang sahih ada, hadis yang hasan ada, tapi yang dhaif pun berbanding dengan lagi 5 kitab yang lain, dia yang paling banyak hadis dhaif. Sebab itulah sebahagian ulama dia tak masukkan Sunan Ibn Majah dalam kitab yang ke-6. Sebahagiannya masukkan Sunan Ad-Darimi yang ke-6.
Tapi telah famous oleh seorang ulama Nabi Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Dikarang kitab, nama kitab tu ialah prinsip-prinsip hadis yang dipegang oleh 6 imam. Jadi semenjak daripada tu famous. Tahun ke berapa dia famous? Lebih kurang tahun ke-600 Hijrah. Barulah famous Kutubus Sittah ni, 6 kitab ni. Sebelum tu tak. Sebelum tu yang famous dulu 5 je. Yang ke-6 tu orang masih lagi khilaf. Ada yang kata Muwatta' Malik nombor 6. Ada yang kata Sunan Ad-Darimi nombor 6. Ada yang kata Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nombor 6. Okey? Jadi ulama' semua berbeza pendapat lah. Cuma telah menjadi istiqrar lepas tu, telah menjadi satu penerimaan oleh semua ulama'. Disebut 6 kitab hadis tu termasuklah Ibnu Majah. Kenapa dia bagus pula? Kelebihan dia ada hadis-hadis yang tak ada dalam kitab-kitab yang lain dari segi faedahnya. Patutlah ulama-ulama masukkan. Antara kitab Muqaddimah Sunan Ibnu Majah ni lah. Yang sangat bagus dalam menerangkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini Sunan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Maka kita masuklah kitab kita tuan-tuan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Okey. Disebut tu bukanlah tujuan nak belagak ke tafakhur ke apa tuan-tuan. Saya dulu pernah mengambil sanad Ibnu Majah ni lah. Maksudnya kita baca daripada awal sampai habis untuk syekh kami. Tapi ingat proses ambil sanad ni baca dia laju. Lepas tu kata syekh kami bukanlah maksudnya ada sanad, maksudnya dia faham betul semua dalam hadis tu. Kalau tuan-tuan, kalau kita ambil sanad baca dia macam ni. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syarif qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi radhiyallahu qala qala sallallahu amartu bi fa khudhu wa ma ta'akum wa fatu. Wa bi qala hadatsana Abu Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Shalih qala adban al-Jari an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu daruni ma tartukum fa inna ma'alaka al-ajn cara baca. Jadi kalau pergi toilet kejap dah hilang. Lepas tu kalau siapa pergi toilet tu dia kena tanda kat mana dia hilang. Dia panggil faut. Bahasa Arab panggil afwat, faut. Jadi faut ni kita kena minta syekh balik. Syekh tolong ulangkan hadis yang ni syekh. Baru dapat sanad komplit. Untuk memastikan tak ada yang terlepas. Kata guru kami, kalau kita tertidur macam ni pun tak boleh. Kamu tandakan itu faut. Bagi faut. Nanti waktu setiap kali habis kuliah dia akan tanya, siapa di antara kamu ada faut? Kita pun beritahu, saya ada faut hadis sekian dan sekian. Maka syekh dia akan baca sekali. Kalau ada tenang kalau banyak sangat, kau pergi buat lain. Dia tak nak ulang balik hadis tu. Panjang. Ini tradisi ulama hadis tuan-tuan. Habis Sahih Bukhari 3 bulan. Setiap hari 3 ke 4 jam baca perempuan baca kan. Itu pening-pening yang baca tu kadang-kadang ada ulama India lah, kadang-kadang ulama ni kan. Kalau ada tenang. Kita pun ulama India yang banyak rajin ambil sanad ni. Barakallahu fikum. Jadi dengan sanad yang bersambung kepada Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Kitabus Sunnah. Kitabus Sunnah sebagian ulama dia kata muqaddimah Ibnu Majah. Sebagian ulama sebut Kitabus Sunnah. Dan kataan Kitabus Sunnah ni sabit disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Disebut Al-Imam Ibnu Majah di dalam Kitabus Sunnah disebut kataan Kitabus Sunnah. Jadi rupa-rupanya nama dia Kitabus Sunnah ni lebih masyhur. Dan kita maksudkan dengan sunnah di sini ialah sunnah dari segi apa? Akidah. Sunnah dari segi akidah. Ahsantum, barakallahu fik. Iaitu sunnah maksudnya lawan kepada bid'ah. Jadi Kitabus Sunnah ni apa dia punya tajuk besar dia, apa dia punya tema utama dia untuk menceritakan apakah dia prinsip ahli sunnah. Jadi bila kita baca satu hadis tu, kita tengok dulu apakah kaitan hadis ni dengan tajuk bab. Contohnya, di antara prinsip ahli sunnah ialah mengagungkan, ialah mengikuti Nabi SAW. Itu kesimpulannya. Jadi kita pastikan setiap hadis kita baca, kita tahu apakah kaitannya dengan prinsip ahli sunnah. Kitabus Sunnah. Naam. Bab ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab
kewajipan ittiba' sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Syarik an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa maksud hadis ini? Telah menghadiskan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah. Perkataan menghadiskan ini, tengok bahasa Arab dia tuan, tengok terjemahan dia menyampaikan. Tengok bahasa Arab dia haddatsana. Ini semua kelas Ustaz Firdaus kan ni. Lepas tu cancel kelas tukar hari Selasa betul tak? So masuk kelas Ustaz Firdaus kan. Jadi saya akan uraikan bahasa Arab tu sikitlah. Perkataan haddatsa maksudnya ialah menyampaikan hadis. Ya. Lepas tu Nabi kata man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Siapa yang menghadiskan kepada saya suatu hadis dengan dusta, maka dia tu penipu. Jadi perkataan haddatsa maksudnya menyampaikan hadis. Cumanya para ulama ni dia detail dalam memberikan ta'rifan. Dia kata kerana perkataan haddatsana maksud dia ialah yang baca hadis tu ialah guru dia. Kat sini kita cerita sikitlah tuan-tuan. Nak mengaji hadis kan, kita bagilah mengaji hadis betul-betul lah kan. Okey. Bila disebut haddatsana, kita akan jumpa nanti dalam buku kita ni, kita akan jumpa kataan haddatsana. Kita akan jumpa akhbarana. Kita akan jumpa juga sami'tu. Ataupun sami'na. Kan? Perkataan haddatsana maksudnya telah menghadiskan kepada kepada kami, sorry. Kata macam bahasa Arab kan, kalau na kat ujung ni maksudnya nahnu. Kalau saya haddatsani. Itu haddatsani, kan? Allahumma ighfirli wajburni, kan? Dhamir maf'ul. Dhamir muttasil maf'ul. Dan nun tu dia bagi nun apa? Ni tu. Nun wiqayah. Ingat lagi tak? Saya ingat lah Ustaz. Belajar depan lupa belakang, belajar belakang lupa depan, kan? Telah menghadiskan kepada kami. Okey. Akhbarana, terjemahan dia telah mengkhabarkan kepada kami. Sami'tu sami'na, kami telah mendengar. Okey. Yang sami'tu ni jelaslah kan. Tapi akhbarana telah mengkhabarkan dengan telah menghadiskan. Apa beza? Nampak macam sama. Imam Muslim rahimahullah ta'ala dia kata ada beza dia, ada detail dia. Haddatsana ni kalau guru yang baca, guru yang baca hadis. Di depan dengar. Ini macam sekarang. Saya baca. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Syarik anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala sallallahu ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Siapa yang baca tu? Guru. Jadi nanti tuan-tuan bila sampai ke hadis ni haddatsana Abu Asma. Haddatsana Abu Asma contohnya. Tapi akhbarana ni lain pula. Akhbarana ni kalau anak murid baca depan guru. Guru
kena ada hadir lah. Tapi guru mesti dengar. Kalau tak ada, tak aci lah. Itu baca sendiri. Contohnya katakanlah ada abang baca hadis. Cuba buat sikit. Boleh tak? Tak nampak pula pakai spek. Apa yang cakap sikit? Boleh, siapa boleh buat? Satu. Kak Mel baca. Hadis pertama tadi. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. Jadi nanti bila Kak Mel riwayatkan daripada saya, akhbarana Abu Asma. Akhbarana Abu Asma. Saya punya lain. Dia punya hadis sama, tapi apa dia punya tu lain. Tak ada sanad. Sanad tu tak ada. Tak ada sanad. Dia ambil. Dia dah buang sanad, rugi. Buang sanad rugi. Kelas kita ni pakai banyak cerita pasal sanad. Dia dah ambil nota ni. Pasal tak Ada jual. Pasal suruh baca. Tu tak boleh baca tu lah. Masya-Allah. Nah. So yang anak murid tu tak masuk dalam sanad lah. Anak murid tu tak ada nama, tak ada. Dapat sanad tapi dia kena riwayatkan dengan akhbarana. Abang Rona anak murid tu ke Abang Rona guru tu? Guru je lah. Nama anak murid tak ada. Walaupun guru tak buat apa-apa, guru dengar je. Bab tu part yang kedua ni biasa guru-guru kami buat. Masa kami belajar dulu, dia syekh tu dah letakkan 4-5 orang pembaca. Syekh tu dia dengar, anak murid yang baca qala. Jadi yang penat tu anak murid lah yang penat. Tu guru dia relax ya. Jadi saya suka ni kalau ada orang macam tu dalam kelas ni. Kan? Jadi lepas ni Kak Mel baca dalam kelas. So dalam sanad perawi tu, anak murid tu tak ada namanya lah. Ada lah. Kan? Qala Malisa akhbarana Abu Asma. Oh ada. Macam tu lah sanad ni. Bisa tak akhbarana hadatsana? Ada. Okey ustaz, aci ustaz, walaupun tok guru tu tak cakap, anak murid baca depan guru, sah ke sanad dia tu? Jawapan dia sah berdasarkan satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam bin Tha'labah. Nak tengok tak hadis? Nak tengok tak nak tengok? Kalau tak tengok saya skip. Boleh je ustaz. Kita tengok, kita belajar kena. Kita tuan-tuan nak kerja semester. Ada tak kerja semester? Nak pandai ke nak cepat? Nak khatam saya boleh baca saya mengaji dulu. Kalau ada tanah. Lepas tu dapat sanad, syok lah dia. Tapi jahil. Tapi kitab ni mana sanad tu? Allah, sini yang boleh. Imam bin Tha'labah. Nampak ni hadis ni, masya-Allah, tabarakallah. Tak nampak? Alamak. Nampak tak? Okay. Jadi hadis yang sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi telah berkata kepada kami Al-Laits, itu Laits bin Sa'ad, daripada Sa'ad bin Mughirah, Syarik bin Abdullah bin Abi Namr, bahawa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW di dalam masjid, ada seorang yang menunggang unta lalu menambatnya di dekat masjid. Dalam masjid dia tambat unta dia ni. Arab Badui dia ni. Arab Badui biasalah dia kurang sikit. Dia punya ni lah, kesedaran sivik dia terkurang kan. Lepas tu tuan-tuan jangan marah kalau pergi airport Arab dulu. Kan dia layan kita tak apa-apa. Itu Arab Badui tu. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey dah. Sekarang dah cakap putih dekat airport dah cakap putih lah. Welcome Mr. Yunus. Masya Allah. We're from Malaysia. Sekarang dah pandai. Dulu tak dah. Dulu siapa tahu pernah pergi dulu tahu faham tak kan. Lepas saya pernah masa pergi belajar, saya kena halau dia dulu apa semua. Lepas tu bila jumpa Syekh, saya kata aku bagi pihak orang kau makan aku minta maaf kepada kamu. Maafkanlah mereka. Mereka ni Arab Badui je. Saya Syekh tak apa Syekh. Dalam hati membara je kan. Tapi dia kata siapa dapat? Dia pergi dia kata siapa di antara kalian nama Muhammad? Dia tak ada lah Encik Muhammad ke Tuan Muhammad kata tak.
Man minkum Muhammad, kata Muhammad. Pada saat itu Rasulullah bersandaran di tengah para sahabat. Lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih yang sedang bersandar. Sahabat pula yang buruk dekat dengan orang Badui itu. Ini orang putih yang dengan sandar ni. Ni lah Muhammad. Kau panggil Muhammad ni kan? Ni. Orang tu kata, engkau anak Abdul Muttalib. Lain cucu, tapi orang Arab biasa panggil cucu dengan anak. Sebab Nabi sendiri pernah sebut dengan Nabi kata, ana Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku anak Abdul Muttalib, aku ni bukan penipu. Nabi SAW menjawab, ya, aku sudah menjawabmu. Nabi kata, ya, aku. Maka orang tu bertanya kepada Nabi SAW. Nampak ni? Nabi, sikap Nabi dengan orang Arab Badui. Arab Badui ni kata apa? Aku bertanya kepadamu satu persoalan yang mungkin berat buatmu. Ana musyaddidun alaika fala tajidni. Maka janganlah kau rasa something kat aku. Pandai pula dia, ada juga adab sikit. Aku tanya kau soalan-soalan yang susah ni. Aku akan keras dalam pertanyaan aku, tapi aku harap kau tak terasa. Jadi ni tempat adab tanya ustaz kadang-kadang. Ustaz minta maaf ustaz, saya tanya soalan sensitif sikit. Boleh tak? Ustaz dah kahwin ke belum? Contohnya. Udah. Nampak muda ke kan? Contohnya lah. Perasan gigi tak ada. Maka Nabi SAW menjawab, tanyalah apa yang kamu bersalah. Is'alni ma badalak, is'alu ma badalak, is'al ma badalak. Tanya apa yang kamu nak. Orang tu berkata, aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutuskanmu kepada manusia seluruhnya? Nabi menjawab, ya, benar. Rupa-rupanya kesnya apa dia? Kesnya sebelum ni, Nabi dah hantar pendakwah dekat kampung diri Imam bin Tha'labah ni. Imam bin Tha'labah ni daripada Bani Bakar bin Sa'ad. Bani Bakar bin Sa'ad ni luar dari kota Madinah. Nabi hantar pendakwah kepada mereka. Nabi cerita pasal tauhid, pasal iman, pasal rukun. Jadi bila dia dengar, dia datang kepada Nabi ni untuk apa? Untuk mengkonfirmkan. Dia kata, aku bersumpah, apakah Allah merintahkan kamu? Apakah Allah telah utuskan kamu pada umat seluruhnya? Nabi kata, ya, benar. Ya, nampak tak? Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah memerintahkan kamu supaya kami solat 5 waktu sehari semalam? Nabi menjawab, demi Allah, ya, benar. Orang itu bersumpah. Orang itu kata, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkan kamu supaya kami puasa di bulan ini dalam 1 tahun? Nabi SAW menjawab, demi Allah, ya, benar. Orang itu kata lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah telah memerintahkan kamu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di kalangan kami, itu zakat, lalu membahagikannya kepada orang fakir di kalangan kami? Nabi SAW menjawab, demi Allah, benar. Orang itu berkata, aku beriman dengan apa yang engkau bawa, dan aku adalah utusan kaumku. Aku Dimam bin Tha'labah, bukan Dhamam, Dimam bin Tha'labah daripada Bani Sa'ad bin Bakr. Hadis ni Imam Bukhari sebut dalam Kitabul Ilm, menunjukkan bahawa, nampak tak? Nabi kata, ya. Yang baca hadis tu siapa? Dimam bin Tha'labah. Tapi riwayat tu seumpama Imam bin Tha'labah yang riwayatkan, yang bacakan hadis depan Nabi. Jadi atas dasar itulah para ulama kata, anak murid baca depan Nabi SAW, atau anak murid baca depan guru, baca depan Nabi pula. Anak murid baca depan guru, sah dianggap riwayat daripada guru. Lepas tu akhbarana tadi. Dapat tangkap tadi cerita tadi. Pelan-pelan kayu lah, insyaAllah. Cepat saja. Oh, sini tepi ni. Baik. InsyaAllah. Okey, khair. Okey. Masuk. Okey, jadi akhbarana ni valid tak? Akhbarana ni?
Ya, para murid. Maksudnya anak murid baca depan guru. Jadi katakanlah tuan-tuan nak ambil sanad daripada saya. Katakanlah, Ustaz, saya nak baca hadis 40 hadis sanad. Saya malas nak baca. Ustaz, apa Ustaz? Duduk saya dengar. Kan? Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-awwal an Umar Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana yajri ila Allah wa jalla jalla wa man kana yajri ila Rasulullah ila ma jara ila rawahu Imam Ali agak Imam Muhaddithin kan ila masuk wajib tu. apa dia Yang kelajuan tu wajib tu. tak nak cepat nak cepat nak cepat sebab kalau baca qala hadatsana lama lah pula bila nak khatamnya. Bila nak khatamnya. Okey, jadi untuk ambil sana, tapi untuk mengaji kena baca pelan-pelan. Untuk belajar, untuk kaji kena baca pelan-pelan. Jadi pula untuk kajian pula guru marah pula macam laju. Ada satu majlis syekh kami, ada satu budak baca. Kalau ada kabar kita, "Kemana kamu nak pergi ni?" kata. Ingat, baca hadis ni ibadah dia kata. Ibadah kita kena buat dengan khusyuk. Dan kita buat dengan khusyuk, kita kena baca dengan teratur, teliti, satu persatu. Okay. Lepas tu kalau duduk dalam majlis al-hadis ni, kita bukan belajar hadis je, kita belajar adab. Kita belajar sabar dalam syekh. Masya-Allah. Majlis hadis ni majlis yang lepas tu ada orang 50,000 orang belajar hadis dengan Imam Ahmad rahimahullah. Yang salin hadis daripada Imam Ahmad tak sampai 500 orang. Lalu ditanya kepada yang ramai-ramai, yang kamu ramai-ramai ni datang dengan Imam Ahmad ni siapa? Kami nak duduk nak belajar daripada adab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nampak? Adab mengaji, adab duduk, adab dia bercakap, adab dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwa, wara' ni. Ini kita nak ada di majlisul ilm. Bukan majlis ketawa sekadar memuaskan nafsu ilmiah sahaja. Ingat ada satu kitab Iqtida'ul Ilm wal 'Amal bil 'Amal dikarang oleh Imam Ibn Abi Bar Al-Khatib. Dia kata apa dalam kitab tu? Al-ilmu syahwah. Ilmu tu syahwat di sana tuan. Maksudnya ilmu ni syahwat. Sebab bila kita dapat banyak ilmu, kita rasa pandai tak? Bila rasa pandai, kita rasa kadang-kadang rasa macam dia tak belajar ulumul hadis, apa syarat hadis tadi? Aku tahu. Nampak dia ada syahwat. Kata ulama salaf, kata Sufyan, untuk mematahkan syahwat tu ialah dengan amal. Taqwa dan wara'. Allahu a'lam. Jadi patah balik pada cerita kita hadatsana dengan akhbarana tadi. Jadi sami'tu pula, aku mendengar. Agak-agak siapa yang baca ni kalau aku mendengar? Maksudnya guru baca juga. Okey. Dari segi level ketinggian, mana paling tinggi sekali? Ulama khilaf sama ada hadatsana ke atau sami'tu. Hadatsana atau sami'tu. Sami'tu aku telah mendengar. Maksudnya aku dengar betul-betul. Dengar. Habis tu hadatsana macam mana pula? Sebagai ulama kata sami'tu lagi kuat sebab sami'tu confirm dia dengar. Tapi sebagian pula kata hadatsana lagi kuat sebab hadatsana memang dia sengaja nak sampaikan hadis. Bila dia sengaja nak sampaikan hadis, dia prepare lah. Macam saya nak sampaikan kuliah hari ni, saya prepare. Malam tadi dah baca dah. Tapi kalau sami itu mungkin dia tengah makan-makan semua. Ustaz ada hadis tak? Dia pun kata ada hadis ni, dia macam tu je. Aku dengar. Jadi sami itu bukan semestinya dalam majlis yang formal. Hadatsana majlis yang formal. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata hadatsana lagi kuat daripada sami itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Patah baliklah kepada hadis kita yang sebenarnya. Okey? Ustaz, kalau dengar ada orang lain yang dengar, hadatsana lah. Jadi hadatsana kami dengar. tapi dia tak adil. Contohnya Cikgu Umar kan kawan sahabat yang pergi dengar hadatsana lah. Balik rumah ada cerita. Tadi hadis apa Imam baca. Maksudnya tak boleh sebut Tok Guru dia terus. Dia bawah lah. Kan? Kan? Contohnya kita kata Kak Nazliah dengan Kak Mel. Kan? Kak Nazliah tu tak datang kelas hari ni. Contohnya lah. Dia dengar daripada Kak Melisa. So dia tak boleh kata hadatsana Abu Asma.
Itu bohong namanya. Itu bohong. Nanti dia cek buku ada sana. Kuliah pertama, tengok dalam buku catatan keadilan, tak ada pun Nazriah. Tak ada ni. Menipu ni. Tak boleh. Ulama hadis macam tu tuan-tuan. Dia boleh cek. Kalau tu haddatsana Abu Asma itu guru. Dia tak datang kuliah dia hari tu. Ulama-ulama hadis lain akan tahu. Jadi dia kena sebut macam mana? Qala haddatsana Malisa. Qala Malisa haddatsana Abu Asma. Itu baru betul. Kalau tidak dia tipu. Tapi yang hadir semua ni, ya boleh. Walaupun dia tak baca, dia dengar je. Boleh tak riwayat dengan akhbarana juga? Boleh. Tadi yang baca Puan Melissa seorang je, yang lain semua dengar. Tapi bila riwayat akhbarana Abu Asma, walaupun tak baca, dia dengar je. Faham? Imam Malik rahimahullah suka cara kedua ni. Suka cara anak murid baca. Sebab apa? Relax kan? Dia boleh dengar, boleh check. Dia ada sana penat sikit lah, sebab dia kena baca satu. Guru-guru kami daripada negeri-negeri Syam, India, mereka suka cara kedua. Tapi guru kami daripada Yaman, dia suka baca hadis. Dia sendiri baca. Dia baca dengan suara kuat. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Syekh kami daripada Yaman. Dan setiap kali ditanya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia akan tanya, siapa Abu Bakar bin Abi Syaibah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Gitu. Setiap kali kelas macam tu dia akan tanya. Jadi kita pun, Syekh kami kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Abi Syaibah ila Allah. Macam tu cara belajar. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Okey, telah menceritakan kau Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa Abu Bakar bin Abi Syaibah ni? Mari kita tengok sikit. Ini bagus ni buku ni. Telah menceritakan kepada kami Syarik daripada A'mash. Abu Bakar bin Abi Syaibah, mari kita tengok dia punya info dia. Bukan info. Dia punya sanad. Abu Bakar bin Abi Syaibah, orang Kufah, di kalangan tabi'in. Okey, Abu Bakar Abi Syaibah tabi'in. Okey. Jadi beliau barakallahu fikum meninggal tahun 235 Hijriyah. Meninggal tahun 235 Hijriyah. Dan dia lahir sekitar tahun 159 Hijriyah. Okey. Dia bertabaqah yang ke-10. Dan beliau ni sangat banyak menulis hadis Nabi SAW. Antara kitab beliau dipanggil Musannaf Ibni Abi Syaibah. Musannaf, dah dengar kitab tu? Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada jual dan terjemah dalam kitab saya. Ada 40,000 hadis dalam dia. Okey. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan beliau ni sangat kuat hafal hadis Nabi SAW. Pernah sekali ada salah seorang anak murid dia, nama dia Abu Amru Al-Fallas. Dia kata, aku tak pernah tengok orang yang lebih kuat hafal hadis daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Pernah sekali dia datang dengan seorang ulama daripada Ali Al-Madini, ulama hadis. Lalu Ali Al-Madini kata, wahai Abu Bakar bin Abi Syaibah, bacakan aku hadis Nabi. Dia kata sambil dia duduk dia macam ni, dia sampaikan 400 hadis dengan tidak melihat apa-apa. Masya Allah. Asrad. Masya Allah. Menakjubkan sekali kan nama hadis ni. Masya Allah. Memang. Kemudian telah menceritakan kami Syarik nak bila Syarik bin Abdullah Abu Syarik. Dia ni qadi, meninggal tahun 177 Hijriyah. Dia ni juga asalnya penuntut ilmu yang bagus, ahli hadis. Tetapi beliau ketika umur beliau dewasa, beliau ni dah sibuk dengan menjadi qadi. Qadi ni apa? Bukan qadi nikah tu. Kesian orang Malaysia ni kan. Qadi ni hakim besar. British yang hadkan qadi ni hanya menikahkan orang. Akhirnya nampak dalam bentuk qadi. Asalnya qadi ni besar. Qadi Syuraih, qadi Syarik. Bila dia jadi qadi, lepas tu hafazan dia makin kurang bagus.
Dia busy. Jadilah dia sunnatullah dalam alam. Ilmu hadis ni kata guru kami, dia perlu mumarasah, dia setiap hari dia kena baca, setiap hari dia kena dengar. Kan? Pernah dengar kisah Syekh Masyhur Hasan Salman, berapa jam dia baca kitab satu hari? Syekh Masyhur Hasan anak murid Syaribani membaca kitab 14 jam satu hari. Dia kata kalau aku tak baca kitab 14 jam aku demam, dia kata. Allah, kita baca 14 jam kita demam. Kita kan? Cuba kalau kata besok ada exam hadis, demam malam tu. Saya ikat kepala kan. Masya-Allah. Pengsan. Sebab dia kata kalau seorang tu tidak membaca 6 jam satu hari, bukanlah dia penuntut ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syarik telah menceritakan kepada kami A'mash. A'mash ni lagi menakjubkan. Al-A'mash nama dia Sulaiman bin Mihran. Nama dia Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash yang ni juga ulama hadis besar. Al-A'mash ni, beliau barakallahu fikum, Al-A'mash bila orang sangat kuat menghafal hadis. Okay? Sangat kuat menghafal hadis dan sangat kuat menjaga hadis Nabi SAW. Beliau ni Sulaiman bin Mihran ni, beliau meninggal tahun 145 Hijriyah. Beliau di kalangan tabi'in. Beliau di kalangan tabi'in. Beliau ni al-Imam Syekhul Islam Al-Muqri'in, Syekhul, dan juga beliau ni pakar Al-Quran juga. Mengkhatamkan Quran hampir pada setiap malam. Dikatakan dia menghatam Quran setiap malam. Wallahu a'lam bissawab. Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Ada kisah menarik yang satu. A'mash ni, nama dia A'mash sebab mata dia sebelah buta. A'mashul 'ain, sebelah A'mash. Seorang lagi guru dia pula ahwal, iaitu duling mata dia, mana tak nampak jugalah. Satu hari Berorang-orang ni berjalan dengan guru dia. Lalu guru dia kata, kau janganlah ikut aku. Nanti orang kata orang yang buta sebelah ikut orang yang juling, yang tak nampak jalan. Nanti apa orang kata kat kita? Kau jalan depan lah, tuan-tuan kau nampak juga mata sebelah. Sebab dia segan nak jalan depan guru dia. Ini ulama dulu, kan? Kita menolongnya berong kan, langgar lagi kat lift tu, dia turun. Dia belakang. Nah, sekali A'mash kata, biarlah Syekh, biar orang kata kita dapat pahala. Kan, orang kata kita dapat pahala, betul tak? Apa kata guru dia? Sesungguhnya kita selamat dan mereka selamat itu lagi bagus. Daripada orang duduk nak mengata kita menyebabkan dia berdosa, baik kita selamat, orang tak mengata kita, dan mereka juga selamat. Mereka tidak berdosa mengumpat kita. Itu kata Syekh kami, ini dalil bahawa kita ulama salaf ni, dia fikir macam nak orang selamat, bukan fikir dia selamat dulu. Kan? Barakallahu fikum. Daripada Abu Salih ni tak boleh cerita lah tuan-tuan. Abu Salih, nama dia Zakwan As-Samman. Nama dia Zakwan As-Samman. Kenapa As-Samman? Sebab dia ni daripada kataan Samnun. Samnun tu maksudnya lemak, iaitu ghee, G-H-E-E, ghee. Beliau ni buat bisnes jual minyak. Dia ambil daripada ghee daripada Iraq, dibawa ke Madinah, dia jual ghee tersebut. Sebab ghee daripada Iraq, Kufah tu ghee yang berkualiti. Zakwan As-Samman. Dan beliau ni ahli ibadah salih. Beliau ni kerja dia apa tuan-tuan? Selain dia jual minyak, beliau juga muazzin masjid dekat Kufah, dekat Iraq. Muazzin masjid. Nampak tak tuan-tuan? Ulama hadis besar yang hafal ribu hadis, tapi jadi muazzin masjid. Kita kalau negara kita ni, muazzin macam kita tak hebat sangatlah, duduk kerja bilal je kan. Tak, muazzin. Sebab apa? Sebab dia tahu muazzin ni pahala dia sangat besar.
atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang leher, tinggi lehernya ialah para muazzin. Maksud leher panjang bukan macam zirafah, bukan tuan. Maksudnya ialah akhirat nanti ada dua tafsirannya. Pertama ialah hari akhirat nanti orang semua tenggelam dalam peluh dia. Dia tak tenggelam. Ada yang kata pula maksudnya ialah itu cara orang Arab beritahu orang yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat ialah al-muadzinun. Al-muadzin mu'tamin dalam Islam, mu'taman. Orang azan itu mu'taman, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Saleh ni mengaji dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah sekali jadi muazzin, imam lambat sampai. Orang pun tolaklah dia jadi imam sebab dia hafiz Quran juga. Dia ni hampir-hampir tidak boleh menamatkan solatnya. Kerana apa? Menangis. Kathratul buka. Banyak menangis. Macam Abu Bakar As-Siddiq juga, kan? Dan dengan hadis tu kan, Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Sekali Aisyah kata tak payahlah, dia tahu bapak dia sendiri. Dia kata ayah pun kau jadi imam mesti menangis semua, tak boleh habis solat. Anak dia sendiri cakap, Aisyah, Nabi kata suruh muruh Abu Bakar bersolat. Ya Rasulullah, tukar lagi lain Umar ke. Muruh Abu Bakar bersolat, suruh Abu Bakar. Aisyah kata oleh sekolah lain sampai 3 kali Nabi kata engkau ni macam perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf. Antum suwahibati Yusuf. Maksudnya apa? Banyak perancangan. Kan? Perempuan Nabi Yusuf tu kan yang potong jari tu. Banyak perancangan. Suruh juga Abu Bakar, masya-Allah, menangislah. Tapi alhamdulillah selesai juga. Dan Nabi pergilah solat dalam keadaan Nabi dipapah oleh Ali dan juga Aqil, pergi ke masjid dalam keadaan Nabi dipapah dalam solat ila akhir hadis tersebut. Poin dia ialah Abu Saleh ni kuat menangis. Dia mengaji dengan Abu Hurairah bertahun-tahun. Lebih daripada 40 tahun dia mengaji dengan Abu Hurairah. Mengaji dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia kata Abu Saleh ni kata anak murid dia, aku bersama dengan Abu Saleh. Abu Saleh ni 70 tahun solat tidak pernah miss takbir yang pertama berjemaah. Tak pernah miss main jemaah takbir pertama 70 tahun. Abu Saleh Zakwan As-Samman, ahli ibadah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah makruf sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia hafal hadis ketika dia bersama Rasulullah tu selama 4 tahun je. Tapi beliau telah mentafarruq. Bahasa Arab ni tafarruq maksudnya dia tak buat kerja lain. Kerja dia hanyalah belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, apa yang aku perintahkan maka ambillah, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Al-Imam Ibn Majah sebutkan hadis ini dalam hadis yang pertama dalam bab ni, nak menunjukkan bahawa prinsip ahli sunnah yang paling utama sekali ialah pegang sunnah Nabi SAW. Tidak dinamakan dia ahli sunnah melainkan sebab dia pegang kepada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah bila kita mengucap syahadah anna Muhammadan Rasulullah, ada 4 syarat dia. Siapa tahu 4 syarat dia? Bila kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ada 4 syarat. Apa dia? Mari kita tengok sini. Kata al-Imam Syekh Abdul Wahab, dia kata syurut syahadah anna Muhammadan Rasulullah itu ada 4. Nombor 1, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala yang baginda khabarkan. Itu maksud pertama. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, taat pada perintahnya. Wa tarku ma naha anhu wa zajar, tinggalkan apa yang baginda larang. Yang keempat, wa alla yu'badallah
wa an la ya'budallah illa bima syara'. Tidak beribadah melainkan dengan sunnahnya Allah. Sunnahnya. Salin dah macam mana pun susah buruk, okey. Ada 4 benda. Pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan. Jadi maksud hadis ni, apa yang aku sampaikan ambillah. Maksud ambillah tu apa? 4 benda ni ambil. Pertama, ambil apa? Apa saja khabar kita benarkan. Apa saja khabar kita benarkan. Dan maksud benarkan itu ialah beriman dan kita beryakin bahawa benda itu betul. Apa saja pendapat lain semua yang bertentangan dengan hadis tersebut tak betul. Tasdiq. Yang kedua, ta'atu fi ma amar. Yang jelas, taat pada apa yang diperintahkan. Yang ketiga, tarku ma naha anhu wa zajar, tinggalkan apa yang dia larang. Yang keempat, ini penting, wa alla ya'budallah, iaitu jangan beribadah kepada Allah melainkan apa yang dia perintahkan. Ini baru maksud wa asyhadatu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada 4 ni belum sempurna syahadah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan bincang apakah hukum tak ikut hadis Nabi SAW. Apakah kafir atau tak kafir? Ada perinciannya. Ada tempat tak ikut Nabi jadi kafir, ada tempat tak ikut Nabi jadi dosa, ada tempat tak ikut Nabi tak dosa, tak kafir, tapi dicela. InsyaAllah fi darsil qadim bi'idznillah ta'ala. Maka dengan ini tamatlah kuliah kita. InsyaAllah kita tazkirah hadis. Wallahu ta'ala ala bis-shawab.